A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Masih lagi direzekikan dengan apa? Nyawa, direzekikan dengan kesihatan tubuh badan, direzekikan dengan masa untuk kita bersama-sama lagi menelusuri satu lagi muka surat daripada kalam Allah. Tak ada apa yang bohong dalam Al-Quran ni. Tak ada cerita dongeng, tak ada sandiwara, tak ada zaman sekarang ni drama dia panggil telenovela, apalah, pandailah. Tak ada. Tak ada. Tetapi mungkin disebab tak ada itulah, tak ada cerita dongeng, tak ada apa itulah, pada kebanyakan orang kurang menarik. Bahkan semalam kita tawakul sekejap ada hal. Kita dah baca muka surat 346 yang penerbit pilih tajuk sifat orang yang khauf, takut kepada Allah. Khauf hendaklah dipadankan dengan rojak, mengharap kepada Allah. Ya. Pada muka itu bermula daripada ayat 60 lebih tu, Allahumma sholli ala Muhammad, 63 sampailah ke hari ini yang kita akan baca perihal orang kafir yang menidakkan seruan Allah apabila turun Al-Quran. Bukankah kau pernah dengar ayat suci Al-Quran ini dibacakan? Dah dengar. Bahkan pada ketika itu ada beberapa orang kafir, antaranya yang kekal kafir mati sebagai kafir musyrik, Abu Jahal. Dia mengintai-ngintai ketika Rasulullah membaca Al-Quran di malam hari di Masjidil Haram. Ada dua orang lagi, saya lupa. Seorang lagi Ikrimah, seorang lagi siapa saya lupa dah. Masing-masing ngintai-ngintai dengar Rasulullah SAW baca Al-Quran. Dan tiba-tiba masa nak balik pagi tu serempak. Kau buat apa? Masing-masing terserempak. 3 hari masing-masing terserempak. Sampai dia kata, janganlah kita sebarkan apa yang Muhammad baca. Saya lupa lagi 2 orang tu. Kalau saya jumpa hadis tu, nanti saya cuba bacakan minggu depan. InsyaAllah. Saya ni banyak kali cakap itu. Kalau saya jumpa. Tapi balik lupa nak cari semula. Tapi kata kuncinya ialah kafir musyrik dah dengar dah suruhan Allah dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika di Mekah. Dah dengar dah. Tapi apa? Kita dah baca dah daripada ayat 64 seterusnya tu didegil. Sehingga apabila kami timpakan seksa, dah kena seksa dah. Istidraj pun tak sedar. Lepas tu 66, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Tak mau dengar. Ayat seterusnya tu sombong pula tu. Sombong, mengeji-ngeji Al-Quran di malam-malam hari, dia berkumpul. Sebab turun ayat ni menceritakan bagaimana kafir musyrik yang dengar apa yang baginda Rasulullah SAW dakwahkan melalui beberapa potongan ayat makiyah tu, dibincang sama dia malam-malam. Inilah ahli sihir ni. Ahli sihir ni, dengarlah orang gila dia cakap apa ni. Dengarlah ni, apa ni, syair ni, penyair ni. Dia keji pula. Sombong. Mula memalingkan diri. Kedua, sombong pada ayat-ayat yang dibacakan. Maka tidaklah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Dulu-dulu pun Allah dah turunkan Rasul untuk memberi peringatan. Hari ini cerita ni, sampailah hari ini cerita bagaimana mungkarnya orang yang Allah tak nak beri hidayah dan taufik. Jadi bila kita baca surah-surah, ayat-ayat yang cerita pasal orang kafir ni, jangan kita rasa ni bukan untuk aku. Aku bukan orang kafir, ni untuk orang kafir. Tapi ada kalanya kita membaca, tapi kita tidak mendapat hidayah taufik daripada Allah. Ramai tak orang mendapat hidayah tapi taufik tak ada. Dia dengar ayat Quran suruh buat apa, macam-macam syariat dah. Kita ni dah juzuk berapa dah ni? Saya lupa semua tengok juzuk berapa dah kita ni? Tolong cari. Daripada Al-Baqarah tu penuh syariat Allah. Antara surah yang ulama kata didatangkan banyak syariat Al-Baqarah. Banyak tu.
Arahan demi arahan demi arahan, ada yang jelas, ada yang tak apa jelas, ada yang perlu ditambahkan dengan perbahasan lagi detail berkenaan dengan hadis dan sebagainya. Tapi macam-macam syarat kita jumpa daripada Al-Baqarah sampailah surah Al-Mu'minun tu. Pengajaran demi pengajaran, peringatan demi peringatan. Tapi kalau Allah tak nak bagi, dalam surah ni dia menceritakan kepada orang kafir, na'udzubillah. Kita jangan jadi macam orang kafir. Alhamdulillah kita tak kafir, tapi kita takut kita masih lagi summun, bukmun, umyun, fahum lagi. Masih lagi ada telinga pekak, mata tak nampak, hati buta. Kita takut jadi begitu. Syariat Allah kita jumpa macam-macam. Surah Al-Baqarah macam-macam. Bab talak pun ada kat situ. Ada yang jelas, ada yang tak jelas, ada yang jelas 3 puruk dan sebagainya. Ada yang sebagai himmah, peringatan pada kita. Dalam bab talak apa dia banyak kali Allah ulang? Siapa ingat? Allah ulang bab ihsan, bab ma'ruf. Kena ada sifat ihsan dalam bab cerai berai. Kena ada bab ma'ruf, berbuat baik. Gitu, selain pada syarat macam-macam. Tapi kalau walaupun kita dah mengetahui, tapi kalau kita tak ada iman, Allah tak bagi taufik, dalam bab cerai ramai orang langgar semua syariat. Cerai isteri halau isteri keluar rumah. Padahal pada talak pertama tu kau kena keluar rumah. Tinggal rumah tu, asingkan diri, tinggal anak isteri, bagi nafkah makan cukupnya. Ni dah kau keluar sebab rumah dia beli. Macam tu, tak belajar. Syariat tahu tapi tidak ada ihsan, tak ada ma'ruf kat situ. Juzuk apa? Juzuk apa kita ni? 18. 18. Masya Allah. Banyak dah tu. Dah banyak. Jadi, bila kita baca peringatan khusus berkenaan dengan kafir musyrik, tamsihkan pada diri kita, ya Allah, janganlah aku jadi macam ni. Memalingkan diri aku daripada Al-Quran. Allah sebut syariat begini, aku tak buat. Sombong pula tu. Na'udzubillah kita tak sampailah mengeji Al-Quran. Sebab kita ada iman dalam diri, tapi kita bimbang. Ada tak orang keji Al-Quran sekarang? Saya Islam, tapi saya begini-begini. Saya LGBT, tapi saya Islam. Kita kena sayang semua orang. Macam-macam dah sekarang ni. Dia memalingkan diri dia daripada Al-Quran. Tak apalah, biarlah dia gay, biarlah dia lesbian, biarlah dia kok pandai dia lah. Kita akan jumpa bagaimana kalau manusia ni mengikut nafsu, tidak berpandukan Al-Quran, tidak berpandukan hadis bagi Rasulullah SAW, maka lah. Lagi hina pada lembu. Kita ni lagi hina daripada haiwan berkaki 4. Siapa khabar? Allah khabar. Quran yang bagi tahu, manusia ni lagi hina daripada babi tu. Babi lagi mulia daripada manusia. Bukan kita lah. Tapi ada manusia dia lagi hina daripada babi, dan Quran kata haiwan berkaki 4. Apalah, lembu, kambing, babi, apa je lah, tak kira lah. Bewak berkaki 4, bewak lagi mulia daripada sebahagian manusia yang menerima azab di dunia dengan istidraj daripada Allah. Tak sedar, tak sedar. Dia ingat nikmat je. Dalam semalam kita dah baca dah, ingat nikmat yang Allah bagi, seolah-olah mengesahkan yang betul lah agama aku ni betul. Tengok aku kaya, kafir musyrik Mekah kaya tak? Kaya. Tak ada benda, aku ikut nenek moyang aku kaya, tak ada masalah. Sekarang ni gitu juga. Tak semayang, tak apa, tak masuk Islam, aku kaya raya. Tak ada masalah. Istidraj. Nauzubillah, hari ni bab panjang pula kita. Sebab dia bersambung pada hari ini sebenarnya. Penjelasan pun sama je, peringatan demi peringatan. Ini penerbit memilih tajuk kewajipan beriman kepada hari kebangkitan. Kita dah mulakan kewajipan beriman kepada apa? Al-Quran tu sendiri. Ayat 60 lebih tu. Al-Quran tu sendiri. Termasuklah semua benda. Hari ini bincang lebih sikit berkenaan dengan hari kebangkitan. Wallahualam, insyaAllah 75 sampai 89 dengan mod ataupun masih lagi dalam kata kunci yang sama. Jangan sekali-sekali kita memalingkan diri daripada Al-Quran seperti mana kafir musyrik Mekah. Wallahualam. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولين قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ولقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون Terjemahan, sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Nota 554, bahaya kelaparan. Kaum musyrikin pernah mengalami kelaparan kerana tidak ada bahan makanan dari Yaman ke Mekah, sedangkan Mekah dan sekitarnya dalam keadaan kemarau sehingga waktu itu keadaan sangat melarat. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan sisaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Nota 555, antara hak lainnya adalah kekalahan mereka pada Perang Badar, yang dalam peperangan itu orang-orang yang terkemuka daripada mereka banyak yang terbunuh atau ditawan dan musim kering yang menimpa mereka sehingga mereka menderita kelaparan. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, ketika itu mereka terus putus asa. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang sama dengan yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, adakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dihidupkan kembali? Sesungguhnya demikian itu sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nota 556, diancam dengan hari kebangkitan. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan siapa yang di dalam dan semua yang di dalamnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, maka adakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit dan 7 yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu
Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi daripada azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian mengapa, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Tafsir Jalalain, wa huwal ladzi yuhyi, dan dialah yang menghidupkan dengan cara meniupkan roh ke dalam mudghah dan atau janin. Wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar, dan yang mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan yang gelap dan siang yang terang, serta memanjangkan dan mengurangi waktu satu di antara keduanya. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak memahami ciptaan Allah, kemudian kamu mengambil pelajaran daripadanya? Bal qalu mithla ma qala al-awwalun, sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan orang-orang terdahulu. Qalu, orang-orang dahulu itu berkata, a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan hidup kembali, kamu akan dibangkitkan kembali olehnya. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang kudrah, kemampuannya yang agung dan kekuasaannya yang sangat luas dalam menciptakan khalifah iaitu manusia dan menebarnya di seluruh penjuru bumi ini dengan pelbagai jenis dan beraneka ragam bahasa serta sifat mereka. Kemudian pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan bermula dari orang-orang yang pertama sampai yang paling akhir. Pada waktu yang telah ditentukan, tidak ada seorang pun yang tertinggal, baik kecil maupun besar, lelaki maupun perempuan, mulia maupun hina, melainkan dia akan mengembalikan hidup mereka sebagaimana dia memulakan penciptaannya. Dengan demikian dia berfirman, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, iaitu menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur dan mematikan seluruh umat manusia. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang, iaitu dengan kekuasaannya dia mengendalikan malam dengan siang dan masing-masing silih berganti, tidak hilang, tidak pula digantikan oleh masa yang lain selain daripada keduanya. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Surah Yasin ayat 40. Firman-Nya, tidakkah kamu mengerti? Apakah kamu tidak mempunyai akal yang menunjukkan pada kamu tentang betapa maha gagah dan maha mengetahuinya Allah yang telah mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan kemudian segala sesuatu dan menundukkan segala sesuatu kepadanya. Ibnu Katsir. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang tidak akan menanyakan kepada seorang pun tentangnya setelahmu. Maka baginda menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqamahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran. Yang pertama, hadis di atas ialah ucapan singkat namun syarat makna yang diberikan kepada Nabi SAW. Hadis di atas selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Surah Fussilat ayat 30. Yang kedua, istiqamah adalah berpegang teguh kepada jalan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pengakuan iman tidak cukup selama tidak menunjukkan amalan berdasarkan keimanannya. Terjemahkanlah keimanan itu di dalam perbuatan dan hasilkanlah buah daripada manisnya keimanan itu. Yang ketiga, istiqamah merupakan derajat yang tinggi dan menunjukkan kesempurnaan iman dan cita-cita yang tinggi. Hadis Nabawi. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang rahib yang datang kepada Nabi SAW berkata, ya Muhammad, kami mendapatkan Allah SWT memegang langit, bumi, pohon-pohon air, binatang-binatang dan seluruh makhluk dengan jarinya sambil berkata, akulah raja, yakni penguasa. Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya sebagai pembenaran terhadap perkataan rahib itu. Lalu baginda membaca ayat, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka persekutukan. Surah Az-Zumar ayat 67. Hadis Qudsi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak Allah SWT akan melipat langit. Setelah itu Allah akan menggenggamnya dengan tangan kanannya sambil berkata, akulah sang raja, di manakah sekarang orang-orang yang selalu melakukan sewenang-wenangnya, dan di manakah orang-orang yang selalu sombong dan angkuh?
Setelah itu Allah akan melipat bumi dengan tangan kirinya sambil berkata, Akulah sang raja, di manakah sekarang orang-orang yang sering melakukan sewenang-wenangnya? Di manakah orang-orang yang sombong? Hadis riwayat Muslim. Sahih Muslim. Baik, Alhamdulillah, wallahu alam. Dua hadis tu mungkin lebih pilih untuk menjelaskan lagi berkenaan dengan beberapa ayat tu. Apabila Allah dah bicarakan berkenaan kekuasaan dia, sifat kudratnya, sifat agungnya Allah dalam penciptaannya pada beberapa ayat tu. Dan bukankah kami yang Allah SWT, dan Dialah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itulah. Menciptakan, mengembangbiakkan kamu, menguasai dunia. Kemudian Allah tanya dalam beberapa ayat tu, bahkan mereka mengucapkan perkataan yang sama. Tak adalah, ni nenek moyang aku dah ajar macam ni dulu, ni amalan ni. Kan semua orang ramai buat macam ni, aku buat macam orang ramai lah. Buat apa aku nak dengar perkataan yang dusta daripada orang ni, daripada baginda Rasulullah SAW ni. Orang gila tu dikhabar baginda Rasulullah SAW lah. Orang lemah tu dialah. Jadi Allah tanya balik. Adakah betul, dia tanya balik Allah, kami ni kalau dah mati dah jadi tulang ni, hidup balik ke? Taklah. Dia tanya balik. Ini bukan kali pertama kita jumpa ayat ni, dah banyak kali dah kita dengar orang kafir musyrik ni dia mengejek-ngejek. Kan beberapa sifat kafir musyrik bila dengar ayat Al-Quran. Satu, dia mengejek. Satu, dia memalingkan dirilah. Dua, dia mengejek-ngejek pula. Dia menghina dan sebagainya. Dah lah berpaling, dia mengejek-ngejek pula kan. Betul Allah tanya tu. Sebab tu mungkin ada dua hadis ni nak menguatkan beberapa perkara tu. Daripada ayat 84 tu, katakanlah wahai Muhammad. Rasulullah SAW diarahkan untuk memberitahu kafir musyrik dan kita jugalah. Milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui? Mereka pun menjawab, milik Allah. Tahu pula. Katakanlah, maka adakah kamu tak ingat? Soalan lagi, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arasy yang agung? Milik Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Besok kita sambung sekali. Minggu depan lah sekali lagi Pak ni. Itu didatangkan dua hadis tu untuk menguatkan lagi perihal kekuasaan Allah. Saya tak sempat lagi nak baca syarah hadis di mana Rasulullah SAW berjumpa rahib tu. Ini padri orang-orang yang sempat saya baca Yahudi ni. Orang Yahudi datang cakap Rasulullah. Pasal tu Rasulullah membenarkan sampai Rasulullah tertawa. Ini hadis Sahih Bukhari. Memang Sahih Bukhari. Kemudian hadis Qudsi itu pun begitu juga berkenaan dengan kekuasaan Allah yang akan melipatkan langit. Kita tahu dah hari kebangkitan besok Allah gulung. Ada perkataan gulung, ada perkataan lipat, macam tu. Itu mungkin dua hadis ni dibawa untuk menguatkan lagi berkenaan dengan peringatan Allah kepada kafir musyrik dan juga kepada kita lah berkenaan dengan penguasaan Allah dan berkenaan dengan azab Allah yang dikurniakan pada orang yang masih hidup di dunia dalam bentuk istidraj dan warning azab yang akan menunggu di akhirat nanti. Pada dalam kubur dah kena azab, mahsyar kena azab, mizan azab, masuk neraka apatah lagi, nauzubillah min zalik. Bukan kita lah tu, insya-Allah bukan kita lah tu. Wallahu alam. Yang hadis tu, hadis daripada Abu Ammar Sufyan tu, siapa rajin baca lepas ni, baca bagaimana sifat kepribadian Rasulullah dalam berkata-kata. Dalam berkata-kata. Rasulullah ni bukan macam kita lah. Menceceh, bercakap. Nak pula cakap benda-benda lara ni, popang, laju je tak. Bukan Rasulullah SAW tak. Sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan perkataan bahasa Arab ni, dia kata bahawa dia dengar Rasulullah SAW bersabda, aku, yakni Rasulullah SAW diutuskan dengan jawami' al-kalim. Apa ni cari macam mana kepribadian Rasulullah dalam berkata-kata? Jawami' al-kalim. Cakap tak banyak. Ucapan singkat tapi syarat makna. Ini hadis hadis riwayat Imam Bukhari. Aku diutuskan dengan jawami' al-kalim. Itu sifat baginda Rasulullah SAW. Ucapannya singkat tetapi maknanya syarat. Macam hadis ni lah. Hadis ni kata dua je. Beriman kepada Allah, istiqamah. Habislah. Kau boleh balik. Itu je. Biasa Rasulullah begitulah. Dia bagi nasihat khusus kepada orang yang bertanya. Dia tahu apa yang paling penting untuk orang yang bertanya tu. Ada kata, sembahyang, puasa ni cukup. Ya Rasulullah, aku tak nak buat lebih pada ni. InsyaAllah. Tengoklah itu ahli syurga Rasulullah kata. Maksud dia, kalau dia buat yang Rasulullah suruh buat tu, dan dia istiqamah, dalam ni senang je. Beriman, istiqamah. Ada dua tu, baik. InsyaAllah.
Tetapi maknanya lagi luas lah. Mana beriman tu apa dan sebagainya, istiqamah tu apa, tapi Rasulullah bagi yang padat je, khusus kepada yang penanya. Begitulah ya. Cari banyak penulisan-penulisan berkenaan dengan cara-cara Rasulullah mengajar. Ada kitab di Masjid Tengku Empu Azan tu, ada sebuah kitab berkenaan uslub pengajaran daripada cara Rasulullah mengajar sahabat. Uslub Rasulullah mengajar ada. Dihimpunkan berapa puluh hadis, saya lupa dah, 40 lebih begitulah hadis. Kitab-kitab lain pun banyak berkenaan dengan cara Rasulullah cakap. Kita ni nak ikut Rasulullah lah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, insya-Allah panjang umur sihat tubuh badan kita minggu depan kita tengok balik sedikit berkenaan dengan tauhid, ulang-ulang kaji berkenaan dengan Allah Maha Esa dan tidak memiliki anak. Perbezaan yang paling besar kita dengan beberapa agama yang bukan Islam, khususnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu pandangan dalam Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, kafir musyrik mengatakan malaikat anak perempuan Allah, manakala dalam konsep Trinity ada God, Jesus dengan the Holy Spirit, 3 in 1. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung-sambung bincang minggu depan. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita leave je lah. Tak boleh tutup.